Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Macam tiba-tiba nak buat video kan. Okay, sebenarnya macam ni. Masa saya buat live hari tu, ramai yang kata macam tak puasnya dengan cerita pasal haji. So hari ni saya nak buat satu video khas yang menceritakan pengalaman saya buat haji ataupun sebagai penduduk yang menetap di dalam kota Mekah Al-Mukarramah. Okay, tengok ni saya pakai telekung. Telekung ni kita sinonim lah dengan jemaah haji kita kalau datang. Sama ada haji atau umrah, orang kita suka pakai telekung. Mudah kan nak pergi mana-mana pun just pakai je telekung ni. Nak buat umrah, nak solat, jemaah, semua kita akan pakai telekung. Okay, telekung ni agak sentimental value jugalah pada saya. Ianya adalah hadiah daripada arwah ibu mertua saya. So saya suka pakai telekung ni sebab rasa macam walaupun dia dah tak ada, saya masih teringat, masih rindu macam tu. Jadi kisahnya telekung ni dia dah pakai bila saya balik Malaysia. Masa tu saya tertinggal telekung saya. So saya minta pinjam telekung dekat mak mertua lah. Dan dia bagi saya telekung ni. Bila saya dah pakai, dia cakap, tak apa, ambil lah terus telekung tu. Saya ambil. So saya bawa sampai kat Mekah telekung ni. Masya Allah. Tiba-tiba cerita pasal telekung pula kan. Okay, sebenarnya kita nak cerita pasal apa? Pasal pengalaman haji sebagai orang yang bermustautin di dalam kota Mekah. Kalau kita lihat sebenarnya bila menetap di dalam kota Mekah ni, pengalaman haji tu berlainan sedikit. Bukan berlainan daripada segi pelaksanaan haji tu masih sama, okay? Dia punya rukun haji masih sama, kita masih buat benda yang sama, tapi daripada segi pergerakan, daripada segi perjalanan haji tu, pengalaman haji tu, dia jadi sedikit berlainan dengan jemaah-jemaah kita yang datang daripada Malaysia ataupun daripada tempat lain. Okay, sebelum tu saya nak cerita sedikit. Pengalaman haji saya ini adalah tertakluk kepada haji-haji yang berlaku sebelum ini. Maksud dia bukan haji yang terbaru ni tau. Haji untuk tahun 2020 ni agak berlainan, agak special kerana kita tahu tahun ni merupakan tahun pandemik di mana kuota haji ataupun visa haji tidak dibuka kepada negara-negara luar selain daripada Saudi Arabia. Tapi kita yang menetap di dalam Saudi Arabia ni sendiri pun ada syarat-syarat tertentu jika ingin menunaikan haji. Tapi saya akan cerita bab tu dalam episod lain. Hari ni saya nak cerita tentang perjalanan haji pada hari pertama, iaitu hari apa? Hari Wukuf ataupun kita panggil sebagai Hari Arafah. Alah, terlupa nak buat satu lagi disclaimer. Okey. Video saya ni kalau kita akan tengok sebentar lagi, apa yang saya nak cerita ni adalah pengalaman haji saya sebagai seorang ataupun rakyat Malaysia yang menetap sebagai yang tinggal di dalam kota Mekah. Tapi kalau kita lihat haji saya ni dia macam mungkin kontroversi sikit sebab kita akan cakap haji tanpa menggunakan permit, tapi ia adalah tertakluk kepada previous years. Maksud dia yang saya cerita ni adalah tahun-tahun lepas. Sebelum last saya buat haji pada tahun 2015 yang saya catatkan di dalam buku saya, iaitu Embara Kasang diselimuti Oasis. Kemudian pada tahun selepas itu, kerajaan Saudi dah agak strict tentang undang-undang haji ni, di mana kami sendiri penduduk, walaupun kami menetap di dalam kota Mekah, nak buat haji, kami still kena apply permit, kena bayar untuk package haji juga. Harga dia pun ada juga mengikut package-package yang akan dikenakan. Dan apa yang saya nak cerita ni adalah pengalaman haji saya tanpa permit, ataupun kita panggil haji cowboy. Kenapa kita panggil haji cowboy? Sebab bukannya kita buat ikut dan asal lepas je, tak. Kita buat betul-betul mengikut hukum haji yang kita panggil haji cowboy. Haji cowboy among us lah, among orang-orang Malaysia yang menetap di sini. Sebab apa? Sebab kita tak duduk dalam kemah, kita tak ambil package, semuanya kita buat sendiri, kita masuk sendiri, pergerakan tu kita kawal sendiri. Itu yang menyebabkan kita gelar ia sebagai haji cowboy.
Okay, macam dah panjang sangat pengenalan ni. So, kita teruskan. Untuk episod yang pertama ni, saya nak kongsi kepada anda semua hari wukuf, hari Arafah. Okey, kalau kita lihat haji itu adalah hari Arafah. Maksud dia kalau kita buat haji ni, kita mesti melakukan hukum wukuf ni. Wukuf ni sangat penting. Itulah kita kena berhimpun dekat tanah Arafah untuk melaksanakan wukuf. Okey, kalau kita lihat jemaah-jemaah haji lain pada biasanya pada start 8 Zulhijjah, mereka sudah pergi ke Arafah untuk pergi duduklah. Dah biasa sebab jemaah nak uruskan ramai berpuluh ribu, beratus ribu. Jadi apa yang pihak pengurusan haji buat, kalau di Malaysia yang paling sinonim adalah tabung haji. Okey, biasa jemaah-jemaah muassasah tabung haji ni pada 8 Zulhijjah mereka sudah bergerak pergi ke kemah-kemah penempatan di Arafah. Tapi pada kami yang menetap di Kota Mekah ni, apa yang kami buat adalah pada tarikh 9 Zulhijjah tu barulah kami bergerak ke Arafah. Okey, macam mana kami bergerak ke Arafah? Okey, pagi Zulhijjah tu, pagi pada 9 Zulhijjah tu, okey, kita dah bersiap-siap mandi sunat ihram. Kita pack lah barang, tapi tak bawa banyak barang lah. Saya ada 3 pengalaman haji. 3 maksud dia bukan 3 tahun berturut-turut lah. Dia ada 3 kali saya buat haji secara haji macam ni. Okay. Tahun pertama dan tahun kedua saya bawa anak sulung saya ketika itu berumur 2. Kemudian 2 tahun. Kemudian pada tahun selepasnya berumur 3 tahun. Pada umur 3 tahun dan 4 tahun macam itulah. Kemudian yang kali ketiga saya buat berdua saja dengan suami saya. Jadi saya ada 3 tahun pengalaman haji yang berlainan. Walaupun saya buat pelaksanaan dia yang sama, tapi pengalaman dia, ujian dia sentiasa berlainan. Sentiasa ada perkara baru yang saya lalui sepanjang 3 tahun yang saya buat haji itulah. Okay, so hari pertama ni kita pun bawa beg. Biasa kita bawa backpack lah. Pada tahun yang saya buat haji dengan anak saya tu, saya bawa lah kemah kecil lah, kemah biasa tent. Sebab kita tak nak anak kita tu panas. Okay, hari Arafah ni biasanya kalau saya lalui tu pada musim, walaupun bukan betul-betul musim kemuncak musim panas. Macam tahun ni memang panas kan, bulan 7 memang betul-betul kemuncak musim panas. Tahun tersebut kalau tak silap saya pada bulan 10 atau bulan 9. Maksud dia belum betul-betul panas lagi, tapi cuaca dia lebih kurang 40 ke 45 degree. Dah agak panas dah untuk kita yang tak biasa. Okay, saya bawa kemah. Masa tu kita pergi dengan small group lah, dengan kawan-kawan kita yang sama-sama menetap di sini. Okay, daripada mana kami dapat pengangkutan untuk masuk ke Tanah Arafah? Okay, dia ada beberapa checkpoint lah. Kalau kita menetap di Mekah, kita tahu checkpoint untuk pergi masuk ke dalam Arafah ni. Syarat yang pertama adalah kita mesti mendapatkan public transport, sama ada bas, kereta persendirian, van atau apa-apa kenderaan lah yang mempunyai tashrih ataupun yang mempunyai, kita panggil tashrih is a visa khas yang melayakkan kenderaan ni untuk masuk ke Tanah Arafah melepasi checkpoint polis. Okay? Kalau kita tengok dekat Arafah, dekat Mina, dekat Muzdalifah, dia mesti ada checkpoint, mesti ada polis yang check siapa yang dapat masuk dekat Tanah Arafah ni. Itulah debaran dia. So pagi tu kalau macam saya 3 kali tu kita naik bas dekat Masjidil Haram. Kita tengok pada pagi 9 Zulhijjah tu Masjidil Haram ni dah lengang. Jemaah-jemaah haji yang duduk dekat Masjidil Haram ataupun yang sebelum ni menunggu waktu hari Arafah tu berada dekat sekitar Masjidil Haram tu penempatan mereka kan. Tapi kali ni pada pagi 9 Zulhijjah mereka dah tak ada, dah berada di kemah masing-masing di Tanah Arafah. So pagi tu kami pun pergilah ambil transport, public transport di area Masjidil Haram tu. Ada banyak lah, ada beberapa checkpoint dekat Masjidil Haram tu.
Dan berdekatan dengan situ, pagi tu sangat interesting. Sebab apa? Sebab kita akan dapat tengok orang tempatan. Kebanyakannya mostly orang tempatan ataupun orang foreigners yang menetap di Kota Mekah macam saya sendiri, okay, datang dan cuba masuk ke Tanah Arafah pada pagi tu, dan mengambil public transport di Masjidil Haram. So kita pun tahanlah apa yang rezeki, ikut rezeki. Kalau kita buat haji jenis macam ni, segalanya kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa, kita minta doa supaya haji kita ini menjadi haji yang smooth. Kalau boleh kita nak ianya indah, kita nak ianya dengan ujian-ujian yang ringan, ataupun kalau boleh kita nak mudahlah, dipermudahkanlah bahasa kita. Okay, so kita pun tunggu bas. Seingat saya few times kita dapat bas dengan tashrik. Okay, ni bab yang quite interesting lah pada saya. First time saya tengok tu macam wah, surprise-nya kan. Tak sangka macam ni dia punya thrill, dia punya feel nak buat haji tu. You all rasa pagi you all nak pergi, kita nak pergi Arafah ni, kita akan rasa satu debaran yang susah saya nak describe. Tapi kita akan rasa macam kita nak masuk Tanah Arafah untuk berwukuf. So pagi ni kita lihat macam-macam kenderaan ada dekat situ. Yang tak biasa bawa jemaah pun bawa jemaah. GMC buruk, bas tak daripada mana datang dia, yang sebelum ni tak guna pun diguna pakaikan pada musim haji. Sebab kita nak cerita pasal berjuta jemaah ni yang ada dekat dalam Tanah Mekah yang sedang berbuat haji pada hari-hari tashrih ni lah kan. Lepas tu lori kambing pun tak bawa kambing hari tu, dia bawa orang, bawa jemaah juga untuk masuk ke Tanah Arafah. So pagi tu tiga pengalaman tu kami naik bas lah, ambil public transport, ambil bas yang punya tashrih untuk masuk ke Tanah Arafah. So kita pun bawa lah bag, bawa barang semua dengan few things ni, ambil bas pergi Tanah Arafah tu. Mahal tambang masa tu, kalau seingat saya duduk dalam bas 200 rial. Padahal beberapa kilometer je. Saya rasa daripada Masjidil Haram ke Tanah Arafah mungkin dekat dalam 14 ke 15 kilometer. Saya tak ingat secara spesifik, tapi itulah lebih kurang jarak dia yang kami kena naik. Okey, lepas tu naik, yang duduk dekat atas bas pun ramai. Yang duduk dekat atas bas, atas van tu ramai. Kalau kita tengok orang lelaki kan, nak bayar murah dalam 50 rial. Okey, naik atas bas, yalla naik atas bas, semua pakai ihram duduk atas bas. Nasib lah, pandai-pandai lah korang jaga diri kan, yang berdiri dekat tangga bas. Lepas tu yang naik lori kambing. Saya ada pengalaman naik lori kambing. Nanti kita cerita nanti soon akan sampai lah part ni. Ni kita nak cerita nak masuk Arafah dulu. Dah excited dah sikit nak cerita ni. Okay, lepas tu kita pun ambil lah bas tu kan, naik. Biasa saya duduk dalam bas lah, perempuan kan. Kalau orang lelaki you pergi single-single dan okay, you nak jimat duit, you naik dekat tangga bas, duduk kat tangga bas, duduk kat atas bas. Pula ada juga pengelasan dia. Kenderaan ni lagi buruk, murahlah sikit. Kalau bas tak ada aircon, murahlah sikit. Murah-murah pun dalam 100 ke 50 ke 100 rial jugalah untuk sampai ke Arafah tu. Kemudian bas yang beraircon mahal lah sikit, ada sampai 200 rial pun ada yang charge pagi tu. Okay, pandai-pandailah kita cari mana transport yang kita dapat, ikut rezeki, ikut bajet masing-masing. So kita naiklah Arafah, bas tu. Dalam bas tu kita akan jumpa macam-macam jenis orang yang menetap dalam Mekah ni, yang masuk untuk berwukuf dalam tu. Semua pakai, maksud saya kita pakai pakaian sama. Kalau macam orang tempatan, dia akan yang perempuan akan pakai abaya hitam lah, tutup. Okay, yang lelaki akan pakai ihram. Dalam ni kita akan nampak bahawa macam siapa pun kita, masa kita nak pergi berwukuf ni, kita adalah orang yang meninggalkan darjat kita, meninggalkan apa yang kita ada masa tu. Kita adalah sama level. Kita adalah hamba Allah yang nak menyerah diri kepada Allah pada hari ini untuk berwukuf, untuk membuat haji. So dalam bas tu sepanjang perjalanan mostly akan bertalbiyah. Kita akan masa ni kita dah start menyerahkan 100% kepada Allah Subhanahu Taala. Kita tawakal, kita minta pada, kalau mengikut pengalaman saya,
dia agak macam mendebarkan satu lagi excited pun ada, satu lagi kita rasa macam susah nak describe perasaan tu bila kita dah bersungguh untuk buat haji, kita dah nekat, kita sampai satu tahap bertawakal. Maksud dia whatever rintangan kita akan lalui di tanah Arafah tu, apa-apa yang terjadi pun di antara kita dan juga dia macam satu jihad lah. Sebab tu haji ni dia panggil jihad. Pahala dia kita akan dapat sama dengan pahala jihad. Maksud dia bukan senang, walaupun kita lihat haji ni kita tengok rukun dia macam tu je, tapi sebenarnya pengalaman setiap orang yang buat haji ni berlainan. Walaupun kita berada pada satu tanah yang sama, tanah Arafah, kita melakukan rukun haji yang sama, tetapi percayalah cakap saya, apa yang kita akan lalui, setiap jemaah haji yang melalui fasa-fasa haji akan melalui ujian yang berlainan, pengalaman yang berlainan. Semua-semua tu akan memberikan impak yang besar dalam kehidupan kita selepas kita melaksanakan ibadah haji. Okey, bila kita dah naik bas, kita dah bertalbiyah, masa ni kita dah berdoa, Ya Allah, permudahkanlah perjalanan hajiku. Aku nak masuk Arafah ni, aku bertawakal kepadamu. Aku nak haji ni adalah haji yang terbaik, haji yang mabrur, haji yang dapat mengubah kehidupan kita selepas ini. Okey, selepas tu kita pun masuklah tanah Arafah. Menurut ketiga-tiga pengalaman saya ni, dah start macam touching sikit kan nak cerita kan. Bukan senang tau nak mengimbau pengalaman haji ni. Sebab pada saya 3 kali saya haji ni adalah orang kata satu benchmark lah dalam kehidupan saya untuk mengubah cara hidup saya selepas itu. Okay, tadi saya stop sekejap, sambung, pergi ambil tisu. Sediakan tisu siap-siap. Okay, lepas tu mengikut ketiga-tiga pengalaman tu, tahun pertama saya bawa anak, tahun pertama dan kedua saya bawa anak, saya pergi dengan grup-grup yang juga bawa anak kecil lah, ada beberapa orang anak kecil. So kita masuk kat tanah Arafah. Alhamdulillah bila kita naik bas yang ada tashrih ni, dia berhenti dekat sebenarnya consider agak jauh jugalah untuk kita berjalan masuk ke dalam tanah Arafah. Dia tak boleh betul-betul masuk dekat dalam tanah Arafah start here. Memang tak boleh. Memang takkan lepas masuk sebab jemaah dah ramai kat situ walaupun kita pergi awal pagi. Tapi orang dah ada dekat situ daripada awal lagi tau. Memang dah berkumpul kat situ, memang dah ni. So kat mana kita di tanah Arafah itu adalah mengikut rezeki kita ketika itu. Tahun pertama dan tahun kedua saya pergi bawa anak saya rasa mudahlah sedikit. Ujiannya agak ringan berbanding dengan tahun yang saya pergi dengan suami sahaja tak bawa anak. Sebab apa? Sebab kita menumpang rezeki anak-anak yang tidak ada dosa ketika itu. Okay? Allah mudahkan. Sentiasa ada pertolongan. Sentiasa saya tak rasa berat lah untuk haji pada tahun tu. Ada ujian-ujian dia, tapi bila saya dah buat haji yang ketiga yang simple, yang tak ada bawa anak tu, saya rasa macam rupanya selama ni aku menumpang pada anak aku yang tidak ada dosa. Okay, lap air mata dulu. Okay, lepas tu masuk dalam tanah Arafah tu, kita tak ada kemah kan. Biasa kita carilah pot-pot yang mana kita boleh duduk, pasang kemah kecil kita pasang, kita carilah kawasan kita. Biasa kalau kita sampai sebelum waktu Zuhur tu, insya-Allah masih ada ruang dekat kawasan-kawasan yang bukan tapak-tapak perkemahan untuk jemaah-jemaah daripada negara lain lah. Biasa kalau kita tengok kawasan ni, kawasan yang orang-orang yang menetap di Mekah ni akan berwukuf dekat situ. Dekat situlah cabaran dia, cabaran yang bermula untuk buat haji cara ni. Saya cakap tadi dia ikut nasib, dia ikut rezeki kita kan. Kemanalah Allah nak letak kita dekat tanah Arafah yang langitnya akan terbuka, yang langitnya akan mengangkat doa-doa kita, dan insya-Allah doa-doa itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Taala. Okey. Tahun pertama dan tahun kedua insya-Allah alhamdulillah saya dapat tempat yang agak selesa lah untuk anak-anak. Kami pun pasang kemah, kepunglah kawasan tu, menunggu betul-betul waktu Arafah tu, waktu wukuf tu bermula daripada
selepas waktu Zuhur, masuk je waktu Zuhur sehingga waktu Maghrib selesai wukuf. So itulah ketika dia bila kami sampai, biasanya dalam sejam 2 jam sebelum masuk waktu Zuhur, dalam pukul 12 lebih. Sempatlah kita rehat-rehat kejap. Mana yang bawa makanan ringan-ringan, kita akan isi perut dulu. Kita akan rest dululah, sebab tadi bila daripada kawasan bas berhentikan kita sehingga masuk ke dalam kawasan Arafah tu agak jauh juga kita berjalan. Adalah dalam 2-3 kilometer macam tu. Jauh juga kan. Itu tak jauh lagi sebenarnya. Ada lagi yang lagi jauh yang saya pernah tempuh. Okay. So kita duduk kat situ. Kat situ kita nampak ramai orang. Maksud saya ramai orang ni pelbagai jenis manusia. Ada yang Masya Allah, yang kita tengok dia betul-betul memanfaatkan hari wukuf ni. Ada yang ujian dia berbeza-beza pada setiap orang tu. Berlainan lah. Macam saya sendiri berlainan kan. Suami saya rasa macam ni, anak-anak rasa macam ni, orang yang pergi dengan saya perasaan dia macam ni, takkan sama. So kita pun pergi dapat tempat wukuf tu. Saya duduk dekat situ. Bila masuk je betul-betul waktu wukuf, iaitu waktu Zuhur tu, kita biasa masuk waktu wukuf tu, kita pun start lah berdoa. Apa yang kita buat waktu wukuf? Kita berdoa. Ya Allah, bacalah sebanyak doa yang kita bawa. List kita ada banyak. Ada berapa jam start. Kalau start daripada, let's say saya ambil pukul 12 lah. Pukul 12 sampai pukul 7. 12, 1, 2, 3. Ada 6 jam untuk kita memanfaatkan betul-betul waktu tu untuk kita berdoa. Berdoa yang bersungguh-sungguh lah untuk kita dapatkan apa yang kita mahukan dalam hidup. Yang penting untuk kita, untuk akhirat kita, untuk jadi. Dan pengalaman saya ketika itu, terlalu ramai orang yang berwukuf. Bermacam-macam ragam manusia yang kita nampak. Ada yang okey, ada yang pemarah, ada yang tak sedar. Dan bila panas macam tu kan, kadang-kadang apa tindakan kita yang kita buat tu di luar kita punya, kita panggil apa, di luar kewarasan ataupun di luar daripada mind yang sihat waktu tu. Sebab setiap orang yang datang ujian dia berbeza. Jadi kita tak tahu condition dia masa tu. Sama ada dia sedang sakit ke, dia sedang kepanasan ke. Ada orang yang kita tengok tenang je berdoa, duduk kat tengah panas kan, tapi kan ya Allah, dia ni tenang je berdoa, tak rasa panas ke, selesa nampak. Daripada awal masuk waktu wukuf sampai akhir waktu wukuf, dia duduk kat situ, dia berdoa tanpa berganjak. Saya tengok, saya rasa macam ya Allah, agaknya dia ni rasa macam sejuk kan, rasa macam tak rasa kepanasan dia macam kita rasa ni. Okay. Saya ada beberapa ujian lah yang membuatkan saya mengubah saya punya kita nak cakap bukan mengubah sikap tau. Bila kita buat haji ni, dia ada satu, this is honest experience daripada saya. Kita akan ada rasa satu benda, saya tak tahu nak describe benda tu as apa, tapi kita akan ada rasa sesuatu yang membuatkan persepsi kita, okey, persepsi kita, pendapat kita terhadap manusia lain itu berubah. Okey, mengikut apa yang kita dapat masa tu. Maksud saya, kalau sebelum ni kita tengok orang ni, kita rasa dia macam ni. Tapi bila kita buat haji sama-sama, kita nampak karakter sebenar dia dekat Tanah Arafah. Dan itulah yang terjadi kepada saya. Ada satu peristiwa ni, saya ada beberapa peristiwa lain saya nak share, tapi ada satu benda yang betul-betul buat saya sedih lah. Sedih bila mengingatkan tentang itu. Ayat itu pada tahun pertama saya buat haji dekat Tanah Arafah tu. Saya ni bukan datang daripada background agama yang tinggi. Saya duduk di kota Mekah ni pun rezeki Allah nak bagi, rezeki yang saya tak sangka-sangka. Tiba-tiba suami dapat kerja dan kami dapat menetap di kota Mekah. Okay, pada tahun pertama tu saya buat haji, saya panggil haji ad hoc. Maksud dia banyak yang saya belajar ketika saya buat haji. Sebelum tu saya memang tak tahu langsung pasal haji umrah ni. Saya memang tak tahu. Saya bukan ada background agama yang tinggi. Saya tak tahu. Jadi masa
tahun pertama tu memang kita, bila suami kata nak buat haji ni, saya sempat belajar sekejap lah. Dalam debaran tu suami kata kita kena buat juga haji, sebab tahun ni adalah haji wajib. Kita dah ada dalam Mekah, kita tak boleh lengah-lengahkan lagi, kita kena buat haji. Okay, jadi tahun tu adalah haji ad hoc saya belajar sekejap. Tapi bila kita belajar ni, kita rasa haji tu is complicated. Ya Allah, banyaknya benda nak kena jaga, banyaknya rukun, banyaknya ni. So kita tak faham sangat. Bila kita sampai kat situ, itulah sebenarnya praktikal haji yang saya belajar secara teori selama ni. Okey, jadi tanah Arafah tu adalah kita menumpang, Allah bagi kita, siapa pun kita ketika itu, sama ada kita duduk di kemah mahal VVIP dengan aircon sejuk, dengan semua yang terhidang, ataupun kita duduk di kemah pertengahan, ataupun kita duduk tabung haji kemah muassasah yang kita rasa tak selesa apa semua, ataupun macam kami ni yang tidak ada kemah khas, yang tapak tu kita cari sendiri. Itu semua adalah rezeki, pinjaman daripada Allah Subhanahu Taala yang mengizinkan kita untuk membuat haji pada tahun tersebut. Itu yang saya ingat, itu yang saya simpan. Walaupun macam mana level sekalipun, kita berada di tanah Arafah ketika itu, kita berwukuf ketika itu adalah dengan izin Allah Subhanahu Taala. Kalau dia tak izinkan, kita dah bayar beratus ribu pun untuk buat haji, tapi kalau Allah tak izinkan, maksud dia kita takkan dapat pergi. Even kita dah sampai Mekah pun, tiba-tiba Allah tak izinkan dan nyawa kita ditarik sebelum kita buat haji, maksud dia tak sempat, kita takkan dapat pun buat haji. Okey, apa yang saya cuba kaitkan dengan isu keizinan tapak ini dengan ujian yang saya hadapi, iaitu pada tahun pertama tu, bila kami dah dapat tapak kami, kiranya agak selesa lah, agak luas lah, kita pasang 2-3 tent sebab ada a few kids kat situ kan. Jadi kita pun ada tapak kat tengah-tengah tu, kita bentang mat, tikar kat situ, kita duduk lah kat situ ramai-ramai untuk berdoa dekat luar kemah kan. Sesekali bila kita penat, kita masuk dalam kemah, lepas tu kan kita keluar. Bila dah mula waktu nak dekat asar tu, maksud dia dah nak dekat kemuncak pada hari wukuf ni, masa tu kat situ tiba-tiba dia jadi ramai sangat, crowded yang sampai kami punya kemah ni, bayangkan orang macam tolak-tolak tau, jadi macam sengit-sengit, orang berdiri, orang rapat-rapat. Kita dapat rasa macam kenapa tiba-tiba saya macam nervous tau, macam panik pun ada kan, sebab first time tak tahu keadaan dia macam tu. Lepas tu adalah seseorang, 2-3 orang lah, saya daripada pakaian dia apa semua, saya tahu dia daripada mungkin bangsa Pakistan, daripada pakaian kita dapat, yang kita kat sini kita dah dapat kenalkan orang tu daripada mana. So dia daripada Pakistan, yang saya ingat daripada 3 orang agak berumur. Dia terus masuk dekat kawasan tikar yang kami bentang tadi. Masa tu lah saya start macam menyirap. Bahasa kita ni macam menyirap, bukan minum air sirap, macam marah. Ya Allah, sebab agaknya dah kepanasan daripada pagi kan. Lepas tu saya ni macam best je, rasa macam aku dapat tapak yang best ni, yang selesa ni. Lepas tu yang buat lupa diri sekejap pada tengah wukuf tu. Dia masuk dekat tapak tu, dia nak duduk dekat tikar yang kami dah bentang tu. Saya buat apa? Saya marah. Terlupa bahawa tanah yang saya duduk tu dipinjamkan. Kalau Allah tak izinkan saya berada kat situ, satu tapak kaki pun saya takkan dapat masuk. Okay? So, lepas tu saya marah. Saya kata, go away. This is our spot. This is my place. Okay? Tak boleh masuk sini, kami tak izinkan. Padahal kawan-kawan yang join saya masa tu semua macam tengok saya macam, termasuk suami saya. Kenapa dia ni kan jadi macam ni, marah-marah kan. Tapi saya tak sedar. Itu saya kata, perwatakan kita masa tu betul-betul diuji. Saya tak sedar langsung yang saya ni marah-marah dekat orang tu. Saya tak sedar karakter saya tiba-tiba berubah jadi macam tu. Lepas tu saya macam bengang, dia tak nak berganjak. Orang tu nangis. Dia nangis, dia siap doa-doa. Kalau sekarang saya ingat kan, saya nangis. Sebab ralatnya kita masa tu buat macam tu kan. Kau dah ada tapak yang selesa, lepas tu kau nak buat macam tu. Saya nangis. Okay?
Lepas tu dia berdoa sambil nangis. Lepas saya fed up, dia tak nak berganjak. Saya fed up, saya masuk dalam kemah. Okay, dalam kemah tu adalah seorang sahabat saya ni. Dia tanya, kenapa kan? Kenapa ni Imam marah? Saya kata, ada orang ambil spot kita. Duduk dekat tempat kita. Saya cakap macam tu dalam keadaan yang saya masih marah. Tahu tak dia cakap apa? Alahai, ni semua tanah Allah bagi pinjam. Siapa-siapa pun boleh duduk. Tak ada masalah. Duduk je. Bila dia cakap macam tu, saya terus macam zup. Macam tu. Zup. Terasa macam tu. Barulah back tu sedar diri. Oh, betul juga kan? Kau dah dapat tapak ni, dah selesa daripada tadi. Tinggal beberapa jam lagi je nak tinggal untuk habis waktu wukuf ni kan. Boleh tak nak bagi orang duduk? Selfish sangat kan. So lepas tu alhamdulillah lah. Lepas tu saya sempat orang kata sempat back to normal. Back to normal me. Berfikir okay. Lepas tu kita relakan. Lepas tu memang chaos lah. Habis lah semua tapak tu. Orang masuk, orang ni masuk, orang ni tak kisahlah. Kita dah reda dah. Masa tu kita berdoa. Kejap saya keluar, saya tengok Allah penuhnya, Allahu Akbar, penuhnya ramainya manusia. So saya pun masuk dalam kemah balik. Duduk dalam kemah, tengok kemah ni macam gerak. Dilanda oleh taufan manusia yang sangat ramai pada ketika itu. Okay, itulah salah satu ujian yang agak berat ke? Agak menduga lah pada saya yang berlaku pada tanah di ketika wukuf. Pada tahun pertama saya menunaikan fardu haji. Kemudian pada tahun kedua tu saya rasa tak ada ni lah, sebab kita dah lalui yang tahun pertama tu, kita dah lalui yang macam tu. So tahun kedua tu adalah tahun saya mencuba sehabis baik untuk memperbaiki haji kita pada tahun pertama. Bila kita dapat peluang tu, saya nak buat yang terbaik. Saya nak improve daripada haji yang pertama. Tahun ketiga kali ketiga buat haji tu bukan berturut-turut tapi kali ketiga saya buat haji tu betul-betul dengan suami saja. Agak mencabar rupanya daripada kita bawa anak. Macam saya cakap tadi lah, saya tak dapat spot yang betul-betul okey. Kita menumpang je dekat bas jemaah yang memang betul-betul panas. Tahun tu memang dah start panas sampai saya ni pening, kena dehydrate, pening daripada masuk tanah Arafah tu sampai nak keluar. Saya terlupa pula bawa Panadol. Jadi saya berwukuf dalam keadaan yang saya kurang sihat lah, yang berpanas. Tapi alhamdulillah semua apa yang kita belajar daripada wukuf ni, daripada tanah Arafah ni, apa yang saya dapat, apa yang saya boleh kongsikan kepada kalian adalah tanah Arafah ni, ramai yang kata ia adalah gambaran kepada padang mahsyar nanti. Apabila kita dihimpunkan dekat satu kawasan, okay, itulah gambaran dia, di mana semua orang lelaki pakai ihram, pakai pakaian yang sama. Daripada pagi sampai ke petang tu kita akan comot. Tak ada dah yang kita nampak okey. Bila habis waktu wukuf tu, itulah gambaran manusia yang kita tengok. Yang comot, yang berbau, yang baru kita, seolahnya kita baru balik daripada satu jihad yang besar. Tapi perasaan ketika itu, bila kita habis wukuf tu dan kita nak bergerak ke Muzdalifah tu, haji kita tak habis lagi, masih panjang lagi. Tapi bila haji adalah hari Arafah, maksudnya kita dah melepasi satu rukun penting untuk buat haji. Kita akan rasa satu, di sebalik kepenatan, di sebalik ujian yang kita lalui di tanah Arafah, kita akan rasa satu kegembiraan, ataupun kita akan rasa satu, ada orang puas, ada orang dirasa macam alhamdulillah, bersyukur sangat kita dah lepas Arafah, kita dah lepas wukuf. Okay? Itulah kalau ikutkan orang-orang, kalau saya dengar cerita sebelum ni, dekat wukuf tu, hari wukuf tu macam-macam lah terjadi, especially kepada orang-orang tua yang tak larat, yang fizikal dia agak rendah, kekuatan fizikal pun dah kurang. Macam-macam ujian yang mereka lalui. Biasanya masalah kesihatan lah yang kita tengok kan. Okay? Itulah
episod pertama rasanya dah panjang sangat ni ya. Saya kongsi pada hari wukuf iaitu hari Arafah. InsyaAllah saya akan sambung lagi dengan macam-macam pengalaman yang menarik. Haji saya, perjalanan haji saya. Lepas ni kita sambung ke daripada Arafah ke Muzdalifah. Apa yang menarik? Tunggu tahu nanti saya buat video lagi. Okay, terima kasih kerana sudi menonton. Terima kasih kerana banyak follow penceritaan saya sebelum ni. Saya buat dalam bentuk penulisan, tapi kali ni saya buat dalam bentuk video lah. So you all boleh rasa lah, feel kan macam mana sampai nangis semua saya cerita. Okay lah, insyaAllah bertemu lagi dalam episod 2. Bye. Assalamualaikum.